Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat-Nya buat kita pada hari ini. Kita bersama-sama sudah mengikuti ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan hari ini kita bersama-sama akan merayakan Paskah. Paskah yang mengubah kehidupan para murid yang waktu itu begitu takut, begitu berduka. Tetapi hari Paskah membuat hidup mereka berbeda, membuat hidup mereka menjadi berani bagaimana hidup bagi Tuhan. Mereka dipenuhi kekuatan oleh Tuhan, hidup mereka dipulihkan, dan saya percaya berkat itu yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini. Karena Dia hidup, maka kita memiliki hari esok. Karena Dia hidup, kita punya kekuatan untuk menjalani hidup kita ke depan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan, karena cinta kasih-Mu begitu besar, sehingga Yesus mati buat kami, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh dengan berani datang menghadap Engkau Tuhan. Karena kami diterima oleh Tuhan, karena dosa kami sudah diampuni oleh Engkau. Maka karena dosa kami sudah diampuni oleh Engkau, maka hidup kami menjadi berarti. Kami punya masa depan, kami punya pengharapan di dalam Engkau. Bahkan Tuhan, Engkau menyediakan berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk pengampunan yang Kau berikan. Pengampunan yang membuat hati kami lega. Kami boleh datang dan penuh ucapan syukur kepadamu, karena kami diampuni oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau hidup, maka hidup kami ada yang menjaga dan menyertai. Engkau bukan Tuhan orang mati, Engkau Tuhan kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur padamu Bapa. Kami akan datang bersama-sama memuji Engkau, mempersembahkan ibadah kami ini dalam tangan Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang ada di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu, Allah kita sudah bangkit, Dia sudah menang dari kematian. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kepalkan tangan bersama dengan saya. Kita katakan Allah dahsyat. Satu kali lagi, Allah dahsyat. Allah. Sebab Dia hidup. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Yesus namanya menyembuhkan.
setengah mati bagi kita. Dan dia akan bangkit bagi kita Bapak Ibu. Sudah bangkit saat ini. Menebus semua dosa kita. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Dan sorak-sorak, puji nama Dia. Katakan ke kanan kiri, Dia sungguh baik buat Anda. Yes, Jesus is so good to you and me. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tunjukkanlah ku
Allah dahsyat, Allah kita sudah bangkit. Amin Bapak Ibu. Yang percaya Allah bangkit, saya persilakan duduk. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita pada saat ini untuk mendengarkan firman-Nya. Pada pagi hari ini disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Rusdi Japri, dan diterjemahkan oleh Bapak Makmur dengan tema Paskah. Nanti Bapak Ibu mau penasaran, simak baik-baik, siapkan hati pikiran. Saat ini kita angkat sebuah pujian, oleh kuasa darah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layak. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
Mari saudara sekalian kita masuk dalam doa. 我们重新进入祷告。 Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur. 我们在天上的阿爸父上帝，我们要感谢你， Kami boleh merayakan kemenangan di dalam Kristus. 我们能庆祝你的得胜，在你里面得胜了。 Hari ini kami memperingati bagaimana Kristus yang sudah mati dan pada hari ini dia bangkit dari kematian. 今天早上我们能庆祝主你的复活， Kebangkitannya memberikan kami harapan. 主啊，你的复活给我们有盼望， Karena kebangkitannya membawa kami memiliki hidup yang kekal. 因为你复活，我们得永生。 Karena kebangkitannya kami juga menang atas maut. 因为你的复活，我们得胜了死亡。 Saat ini ya Tuhan, 这个时候， kiranya Engkau boleh berbicara kepada setiap kami melalui kedua hamba-Mu. 求主你借着你两位仆人对我们说话。 Urapi kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan dan juga menerjemahkan. 求主你高莫使用你两位仆人讲的，或者是翻译的， Sehingga isi hati-Mu boleh disampaikan kepada setiap kami. 好让他们能表达主你的心意， Dan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, 好让我们每个人听着你的话的， iman kami boleh diteguhkan di dalam Kristus. 我们的信心能被坚固起来。 Berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan. 求主对我们说话，我们预备好心要听你的话了。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa 我 kami. 们如此祷告，奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Sekarang tema kita pada hari ini adalah Paskah hidupmu. 弟兄姐妹，我们的题目，今天早上的题目就是你的生活已对上了吗？ Artinya Tuhan memiliki tujuan ketika Dia menyelamatkan kita. 他的意思就是主有他的目的，当他拯救我们。 Apakah hidup kita sesuai dengan tujuan Allah menyelamatkan kita? 我们的生活是否已经按主所定的那个 Maka 计划？ pertanyaannya bagi kita waktu kita merayakan Paskah. 所以当我们庆祝复活节的时候，有一个问题问我们： Paskah hidupku? 我们的生活是否已对上了？ Paskah hidupmu? 我们的生活已对上了吗？ Dan firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-14. 今天早上的经文来自罗马书第6章第1到第14 Kalau 节。 sudah mendapatkannya kita membacakannya secara bergantian. 找到了，我们要一起用轮流方式来念。 Yang ganjil dibacakan oleh saya, 单数的有牧师来念， yang genap dibacakan oleh saudara sekalian nanti dipimpin oleh saudara Makmur. 双数的我们一起来念。 Hanya bahasa Indonesia 我 saja. 们单单用印尼文来念。 Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya.
bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sesekali ketika saudara ditanya, apa sih makna kematian dan kebangkitan Kristus bagi saudara? 弟兄姐妹，当我们被问基督的死、基督的复活对你们有什么意义呢？ Sesekali banyak orang Kristen akan menjawab seperti ini. 很多基督徒这样的回答： Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, saya memperoleh keselamatan. 接着主的死、主的复活，我得胜了，我得救了救恩。 Sesekali tentunya jawaban seperti ini benar. 这个答案对的。 Kita yang berdosa seharusnya dihukum, 我们犯罪的人、罪人都应该被审判， mengalami kematian kekal. 应该经过了那个永恒的死亡。 Tetapi Yesus mati menebus dosa kita. 但是主耶稣已经复活救赎了我们， Kita percaya kepadanya. 我们相信他， Maka kematian Kristus menggantikan hukuman dosa kita. 所以主的死来代替我们死了。 Kristus hidup. 主已经复活了， Berarti Kristus menang atas maut. 这个意思就是主已经得胜 Maka 了， kemenangannya itu diberikan kepada kita. 他的得胜就赐给了我们。 Kalau Kristus hidup, 主复活， nanti setelah kita mengalami kematian, kita memperoleh hidup yang kekal. 如果我们死了，我们就能活起来。 Jadi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, saudara dan saya memperoleh keselamatan. 所以接着主的死，接着主的复活，我们得救了。 Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, 但是弟兄姐妹， walaupun jawaban ini benar, 虽然这个答案是对 tetapi 的， jawaban ini belum bersifat menyeluruh. 但是这个答案还没完整。 Akhirnya banyak orang Kristen perjalanannya berhenti sampai kepada keselamatan. 所以很多基督徒他的新兴的旅途就停在那个救恩而已。 Bukankah setelah saya percaya kepada Kristus, saya menerima Dia, saya memperoleh keselamatan, saya mati masuk sorga. 他们就想，是不是当我接受了耶稣，我就被得救，进天堂了？ Bukankah tujuan orang hidup dalam dunia ini mati akhirnya sampai akhirnya masuk sorga? 我们每个人的生活的目的就是死了之后，我们要上天堂去。 Sehingga kalau pemahamannya makna kematian dan kebangkitan Kristus, saya memperoleh keselamatan, hanya sebatas itu saja pemahaman kita, maka perjalanan iman kita berhenti dalam tahap keselamatan saja. 所以，如果我们的看法关于主的复活就停在救恩而已，所以我们就留在这救恩里面。 So sekalian sedikit sekali orang Kristen akan menjawab ketika ditanya apa sih makna kematian dan kebangkitan Kristus. 弟兄姐妹，很少基督徒当被问这个问题的时候， Jarang sekali orang akan menjawab seperti ini. 他们很少的就这样的回答。 Kalau Kristus mati dan bangkit, 如果主已经死了而且复活了， maka saya juga mati dan bangkit. 所以我必定死也要复活。 Sekarang ini adalah jawaban Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. 弟兄姐妹，这个就是保罗的答案给罗马的基督徒教会的。
Banyak jemaat yang ada di Roma itu salah memahami tentang anugerah. 那个时候很多罗马教会他们关于神的复活有错的观念。 Banyak mereka memahami kalau saya terima Yesus sebagai juru selamat, berarti dosa saya diampuni. 他们就想，当我接受了主耶稣，我的罪被赦免了， Dosa masa lalu saya diampuni. 我所有一切以前的罪恶已经被 Dosa 赦免 saat 了。 ini pun saya diampuni. 今天我所做的恶也被赦 Bahkan 免了， dosa yang akan datang pun nanti yang saya perbuat, saya akan diampuni. 所以我将来所要犯的罪，主也要赦免我。 Nah kalau begitu, bukankah saya bebas melakukan dosa? 所以如果这个观念，我是不是很自由了来犯罪？ Sehingga Paulus katakan, 所以保罗说， bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? 这样我怎么说？我们可以人在最终叫恩典显多吗？ Maka ada orang yang berpikir seperti itu di dalam jemaat di Roma. 所以在那个时候，在罗马教会里面有很多弟兄姐妹，他们就有这样的思想： Saya berdosa, 我犯罪， ada anugerah Allah, 有主的恩典； makin berdosa, 我犯罪， anugerah itu makin besar, 他的恩典更大， bertambah lagi dosanya, 我的罪更加， bertambah lagi 他 anugerahnya. 的恩典更加给我。 Wah, bukankah kalau anugerah Allah itu makin terlihat limpah? 是不是当恩典看起来很多的时候， Menggambarkan luar biasanya kasih karunia itu. 这个描述了主这么大的恩典给我们。 Ada orang Kristen jemaat di Roma yang punya pemahaman seperti itu. 那个时候有信徒就是这样的思想， Atau jangan-jangan Bapak Ibu Saudara sekalian, 或者今天 sampai saat ini 到今天为止， ada orang Kristen yang punya pemahaman yang demikian. 也有很多基督徒有这样的观念。 Nggak apa-apalah kita korupsi, bukankah anugerah Allah ada dan diberikan kepada kita? 没事吧？我贪污，因为主的恩典一直给我。 Nggak apa-apalah punya wanita simpenan, bukankah anugerah Allah itu ada dan diberikan kepada kita? 没事吧？我有其他的女人，因为主的恩典还留着 Nggak 给我。 apa-apalah berbuat dosa, bukankah dosa kita diampuni? 没事吧？我要犯罪，因为主已经给我恩典了。 Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, 后来呢， dengan pemahaman seperti ini, 用这个的观念， dengan konsep keselamatan seperti ini, 就是这样的观念，关于恩典， maka banyak orang yang akhirnya merasa menjadi anugerah Allah itu murahan. 后来就是很多基督徒看清这个救恩的。 Pemikiran seperti ini memandang rendah kekudusan. 他们就看小那个圣洁。 Pemahaman seperti ini membuat seseorang seolah-olah berbuat sesuatu kebaikan itu menjadi sesuatu yang tidak penting. 所以这样的观念，他们行善好像没有什么意义了。 So sekali untuk menjawab seperti ini, maka Paulus mengatakan kalimat. 要回答这个恩典，所以保罗就写了， Paulus mengucapkan kalimat yang demikian. 他就这样的说： Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. 我们若在他死形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合了。 Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 这样，你们向罪当看自己实在的死，向神因我们主耶稣基督当看自己的活的。 So sekalian untuk menjawab orang-orang yang punya pemahaman seperti ini, 弟兄姐妹，要回答信徒有这样的观念， maka Paulus mengajak orang-orang yang ada di Roma, mengajak kita semua untuk memahami konsep makna apa sih kematian dan kebangkitan Kristus. 所以他要罗马基督徒，而且我们今天早上来观念有
对的观念关于主的复活。 Maka Paulus katakan kalau Paulus sudah mati menebus dosamu, 他就说，当基督已经死了，要救赎你， maka engkau juga harus hidup sungguh-sungguh, hidup mati bagi dosa. 所以你一定要认真的为主为罪恶而死。 Jika Kristus sudah bangkit dari kematian, 如果主 hidup bagi Allah, 如果主耶稣已经复活了，为上帝而活， maka engkau pun sudah hidup, sudah bangkit, bangkitlah dan hiduplah bagi Allah. 我们是不是也要为主而活了？ Jadi saudara sekalian kita memahami kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar memberikan keselamatan bagi kita. 所以主的复活不是单单给我们救恩而已， Tetapi mengingatkan seperti apakah seharusnya kita sebagai orang Kristen, kita yang sudah diselamatkan, bagaimana seharusnya kita hidup. 但是这个他的复活要提醒我们，身为基督徒，我们应该怎么样的活？ Sekalian seorang atlet, 弟兄姐妹，如果有一个运动员， ya ada pertandingan olahraga yang paling akbar di dunia, pertandingan olahraga apa Bapak Ibu sekalian? 在世上有什么比赛很大的？ Bola ya, Piala Dunia ya, Cucu. Pali ya, hobi bola sama saya ya. Terus apa lagi? 其他的呢？ Olimpiade, betul? 奥运会。 Maka kalau seorang atlet itu bisa ikut Olimpiade, 所以当一个运动员他能参加奥运会的时 wah 候， pasti hatinya senang. 他应 Karena 该一定 tidak 很快乐的， semua atlet itu bisa ikut Olimpiade. 因为很少运动员能参加这个奥运会。 Kalau pemain sepak bola itu bisa ikut Piala Dunia, 如果一个足球的运动员能参加这个球赛，世界的球赛， wah pasti senangnya dia bisa menjadi pemain yang ikut pertandingan Piala Dunia. 如果能参加这个球赛，他一定很高兴的， Pasti hatinya begitu senang. 他一定很高兴的。 Ya, maka kalau orang diajak, ayo naturalisasi jadi pemain sepak bola Indonesia. 所以很多那个足球 Wah, banyak yang mau. 邀请他们来 Ya. 印尼比赛，他很愿意的。 Orang-orang keturunan Indonesia yang sudah tinggal di Belanda, di negara lain mau bergabung karena nanti bisa ikut Piala Dunia, jadi tim nasional 本 Indonesia. 来印尼人的他们在外国住，他们就被邀请回来，要一起参加这个足球赛。 Tetapi Bapak Ibu sekalian setelah dia ikut Olimpiade, 但是弟兄姐妹，当他参加了奥运会的时候， ada kesempatan untuk memperoleh medali, 他有机会能达到那个奖牌， ada kesempatan untuk memperoleh Piala Dunia. 甚至有机会那个达到那个奖杯。 Apakah manfaat piala tersebut, medali tersebut tidak kita usahakan untuk mengejarnya? 他们是不是要尽力的、要努力的，尽量能达到这个金杯或者是金牌？ Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian. 他们肯定很努力的。 Seorang atlet akan mengejar medali emas Olimpiade. 一个运动员要追求那个金的奖牌， Seorang atlet sepak bola akan mengejar memperoleh juara, mendapatkan Piala Dunia. 打足球的他们应该要达到那个世界足球的那个奖杯。 Sekali orang Kristen yang mendapatkan anugerah, 所以弟兄姐妹，我们基督徒已经得到了恩典， yang memperoleh keselamatan, 已经得到了救恩。 itu seperti atlet Olimpiade. 这好像运动员参加奥运会， Wah, kita sudah masuk ke dalam anugerah, pasti senang, 我们已经进入的恩典里面， bersukacita. 我们应该一定 Berbahagia 很快乐、很喜乐了。 Tetapi kan seorang atlet harus mengejar yang namanya medali dan piala. 但是一个运动员他要达到的目的，最后的目的就是达到那个奖杯。 Atlet tersebut pasti akan berlatih dengan begitu giatnya. 运动员一定要很努力的练习。 Atlet itu harus menjaga makanannya sedemikian rupa supaya tubuhnya fit dan sehat. 他要很小心的保持他所要吃的， Karena
ada medali yang ingin dia capai. 因为有那个奖牌他要达到的， Ada piala yang ingin dia peroleh. 有奖杯他要达到的。 Sekalian, apakah hidup kita puas hanya sebagai orang yang sudah diselamatkan saja? 弟兄姐妹，我们的生活是否已经够了？在救恩里面已经被得救了。 Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, 但是 ada medali, ada mahkota yang disediakan oleh Tuhan kepada kita semua. 其实另外我们有冠冕，主预备给我们的冠冕了。 So sekalian Paulus mengejarnya itu dengan sungguh-sungguh. 弟兄姐妹，保罗追求很认真的追求这个冠冕， Sehingga di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai yang ke-27. 所以在哥林多前书第9章24到20节说， Ya, zamannya Paulus itu sudah ada olimpiade. 保罗的时代他们有这个奥运会了， Sehingga dia katakan begini, 所以他就这样的说， di gelanggang pertandingan semua pelari ikut berlari. 在里面他们都这样的跑， Tetapi hanya satu orang yang mendapatkan hadiah. 但是只有一个人得到奖杯， Karena itu larilah sedemikian rupa 所以你们要一直奔跑， supaya memperolehnya. 所以能得到。 Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan itu 每个参加者， menguasai dirinya dalam segala hal 他们要控制他自己， supaya memperoleh mahkota, piala, medali yang fana. 他们的目的就是要达到那个冠冕、那个奖杯。 Dan dia katakan kita itu lebih daripada itu. 但是我们超过这样， Ada mahkota yang lain, 我们有其他的冠冕， mahkota yang kekal, 有永恒的冠冕， mahkota yang tidak binasa. 能不修坏的。 Maka Paulus katakan seperti seorang petinju, aku tidak sembarangan memukul. 所以好像一个打球他不随便的打， Sebagai seorang pelari, aku tidak sembarangan berlari. 奔跑的不他们无方向跑的， Dia berlari sedemikian rupa supaya mendapatkan mahkota 他一 tersebut. 直的跑能得到那个冠冕奖杯。 Paulus katakan, engkau, saya adalah atlet-atlet rohani. 保罗说：“你和我都是那个在属灵上的运动员。 Kalau atlet-atlet yang ada di dalam dunia ini mengejar mahkota atau medali yang sifatnya fana. 如果在世上所有的运动员都追求要达到奖杯能修坏的奖杯， Yang tidak ada harganya di kekalan nanti. 在永恒里面没有价值的。 Kita waktu masuk surga 但是当我们进入天 atau 堂的 waktu 时候， diadili oleh Allah, 或者是当被上帝审判的 kita 时 nggak bisa 候， bilang begini. 我们不能说这样的说。 Tuhan, saya dulu waktu jadi petinju juara IBF nih, 主啊，以前我是打那个 boxing 的， juara WBC nih. 达到那个奖杯， Saya dapat medali nih. 达到那个奖杯了。 Ini medali saya. 这个是我的奖杯。 Kata Tuhan nggak berlaku. 主说，在这里没有看这个。 Tuhan sebagai atlet saya udah dapat medali olimpiade. 主啊，我已经得到那个奥运会的奖 Tuhan 牌 nih 了。 loh, saya dapat loh di 奖 dalam 牌 dunia 就是 ini. 这个，在世上我已经得到了。 Tuhan katakan nggak berlaku di 主 sorga. 说，在这里没有用。 Kira-kira seperti itu yang dikatakan oleh Paulus. 这差不多那个保罗所说的。 Kalau untuk medali yang sifatnya fana, 关于那个能修坏的那个奖杯， orang berusaha mengejarnya sedemikian rupa. 人都很努力的要达到。 Paulus katakan engkau lebih daripada itu. 但是保罗说，我们超过这个， Engkau disuruh mengejar, 我们要一直的奔跑， yaitu mahkota yang abadi. 我们要追求的就是 Mahkota yang 永 kekal. 恒的冠冕。 Aku mengejarnya. 我要Aku 追 berusaha 求， memperolehnya. 我要达到。 Dan nanti ketika aku bertemu dengan Tuhan, 以后我跟主见面的时候， saya akan mendapatkan mahkota tersebut. 主就给我这个永恒的冠冕。 Mahkota karena hidup saya setelah percaya, saya sungguh-sungguh gunakan untuk
kemuliaan nama Tuhan. 这个冠冕就是的意思，就是我得救了之后，我就为主而活。 So sekalian ada seorang misionaris yang bernama Jim Elliot. 弟兄姐妹，有一个宣教师叫Jim Elliot， Dia melayani di negara Ekuador. 他就是在 Ecuador 那个国家侍奉。 Pada zamannya itu daerah Ekuador dia melayani di satu tempat suku Indian 那个时候，他在 Ecuador 里面有一个民族， yang masih begitu terbelakang. 这个民族就很部落的， Dia melayani di sana. 他就在那边侍奉。 Ketika dia melayani menjadi misionaris di sana tidak mudah. 当他侍奉在那个国家那个地方的侍奉 Banyak 很不容易， tantangan-tantangan yang dihadapi olehnya. 很多挑战他要面对的。 Salah satu yang akan dia hadapi adalah kematian. 其他的一个就是要面对死亡。 Dan ketika dia melayani, 当他侍奉的时候， maka didatangi oleh sekelompok suku Indian ini. 那个有一个民族，他们就来到他， Ya, suku Huorani. 就是霍拉尼 Ya, 民 ini 族， satu suku yang begitu kejam. 这个是很惨的一个民族。 Maka ketika ketika Jim Elliot dan teman-temannya 所以当他们Jim Elliot 跟他的朋友 didatangi oleh mereka, 被这个民主见的时候， akhirnya mereka ditombak dan mereka mati semuanya, 5 orang. 后来他们就死了。 Padahal pada saat itu 但是在那个时候， mereka memiliki senjata api yang sudah ada isinya, 他们本来有那个枪， tetapi mereka tidak menggunakannya. 但是 Jim Elliot 他们不用这个枪。 Kalau mereka melakukan itu, 如果他们这样的做， mungkin orang Indian yang ada di sana tidak akan lagi mau mendengarkan Injil. 可能那个时候他们就不要听神的话了， Karena ada orang yang menembak mereka 因 dan 为 mati. 因为有人把他们抢死了。 Maka mereka mengambil keputusan tidak menembak sama sekali dan Taman. akhirnya mereka yang mati. 他们就决定不用这个枪，所以后来他们就被死了。 So sekalian, istri dari Jim Elliot akhirnya terpanggil kembali untuk melayani suku tersebut. 这个Jim Elliot 的夫妇太太就被呼召来侍奉这个民族。 Walaupun suaminya sudah meninggal dunia dan dibunuh oleh suku tersebut. 虽然她的丈夫已经被这个民族刺死了， Karena dia melihat dan membaca catatan harian dari suaminya. 她就看她的丈夫所写的日子。 Kira-kira kalimat yang ditulis oleh Jim Elliot di buku hariannya berbunyi demikian. 她所写的就是这样写。 Orang yang menyerahkan apa yang tidak bisa dipertahankan di dunia ini untuk mendapatkan apa yang tak bisa hilang di dalam kekalan, bukanlah orang bodoh. 他不是一个很笨的人，要把所不能维持的交给为了是要得不能修坏的。 So sekalian bagi banyak orang Jim Elliot itu mungkin orang bodoh. 弟兄姐妹，对很多的人，这个 Jim Elliot Buat 可能是 apa 很笨。 mengabarkan Injil ke sana? 他干嘛到那个民主 Suku 要宣 primitif 教？ dan kejam. 他是一个很惨 Dan 的， akhirnya engkau mati. Bodoh. 后来他就死了，很笨。 Tetapi Jim Elliot katakan bukan sesuatu yang bodoh. 但是 Jim Elliot 说，他这个不是一件很笨的那件事， Melepaskan sesuatu yang fana di dunia ini. 要把一个不能维持的把它放开。 Mungkin dia punya karir yang bagus. 可能他有很好的地位， Dia punya kekayaan. 他有财 Bahkan 宝， menyerahkan nyawanya sendiri. 甚至他把他自己他 Dia 的命给 katakan 他 tidak 们。 ada artinya. 他说这个没有什么意义了。 Dibandingkan mendapatkan sesuatu yang sifatnya kekal. 如果比他所要达到的那个永恒的冠冕， Apa sesuatu yang sifatnya kekal? 这永恒的是什么呢？ Keselamatan. 就是救恩。 Apa yang sesuatu yang sifatnya kekal? 有什么有那个永恒性的东西呢？ Mahkota abadi yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang setia kepadanya. 就是永恒的冠冕，
主要给他们那个忠心的。 Saudara, hidup seperti apakah yang akan mendapatkan mahkota nanti? 弟兄姐妹，有怎么样的生活，后来要得到这个冠冕 Maka 呢？ Paulus mengajak kita untuk memahami kematian dan kebangkitan Kristus dengan perspektif yang berbeda. 所以保罗要求我们要把这个复活用另外的一个观念。 Kalau Yesus sudah mati, engkau harus mematikan dosa-dosamu. 如果主耶稣已经死了，你要把你所犯的也死。 Kalau Yesus sudah mati, engkau harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kedaginganmu. 如果主已经死了，你要放开那个世上的那个事。 Kalau Yesus sudah mati, engkau tidak lagi hidup dengan cara hidupmu yang lama. 如果主已经死了，你不应该用那个旧的方法来 Itu 活， sudah mati. 那个已经过了。 Dan Paulus katakan, sekarang kalau Yesus bangkit dan hidup, 但是保罗说，现在主已经复活了， maka hiduplah engkau bagi Allahmu. 所以你要为主而活。 Hidup yang selalu memikir apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidupku. 在我们生活里面，要一直想主要我所做的， Apa yang Tuhan mau saya kerjakan dalam hidupku. 主要我做的什么？ Apakah aku hidup dalam kekudusan? 我是不是活在那个圣洁里面？ Apakah aku melayani Tuhan seperti yang Tuhan harapkan? 我是不是已经侍奉主？ Paulus katakan kalau Yesus hidup bagi Allah, engkau pun harus demikian. 保罗说，如果耶稣已经为上帝而活，我们要为主而活。 Sekalian yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， keselamatan itu bukan akhir dari tujuan Allah. 救恩就是不是最后的上帝的目的。 Oh, saya sudah diselamatkan, saya masuk surga. 我已经得救了，我要上天堂了。 Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, 在罗马书8章29节 sebab 说， semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 因为他预先所知的人，要预先定下效法他，儿子也模样他的儿子，许多弟兄是长子。 Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah merencanakan untuk memilih kita, menyelamatkan kita sebelum dunia ini dijadikan. 弟兄姐妹，他还没创造世界的时候，主已经决定了要拣选我们。 Yesus mati untuk menebus dosa kita, dia bangkit dari kematian. 主已经为我们的罪已经死，已经复活了， Memberikan anugerah keselamatan bagi kita. 就是给他的恩典，救恩的恩典给我们。 Dengan tujuan 他的目的就是 supaya kita serupa dengan Kristus. 好让我们能更像主耶稣。 Waktu kita mengingat hari kematian dan Yesus sudah bangkit, 当我们纪念受难节而且复活节的时候， maka seharusnya Bapak Ibu sekalian 我们是应该 menghayati kematian dan kebangkitan Kristus ini. 要好好的思想主的死、主的复活。 Sudahkah kita bertanya, apa sih dosa yang sudah saya singkirkan dalam hidup saya? 我们是不是已经问了？我们已经把什么罪已经挪去呢？ Atau jangan-jangan kita masih menyimpan dosa yang kita masih cintai? 或者是我们还是一直保留我们所喜爱的那个罪？ Saya sudah terbiasa judi, udah enak, susah saya tinggalkan. 赌博我已经很习惯的，我离不开赌博。 Saya sudah ada kebiasaan mencuri, susah saya tinggalkan. 我有一个习惯就是偷， Saya sudah biasa kalau berbohong, 我很习惯那个说谎话， susah saya tinggalkan. 很难把这个离开。 Kalau saya jujur di perusahaan saya nggak maju, saya nggak bakal maju dalam pekerjaan saya. 如果在公司里面我不说谎，我没有不能进步， Susah saya tinggalkan. 我很难的放弃。 Sekalian, apakah kita hidup bagi Allah?
弟兄姐妹，是不是我们已经为主而活了？ Saya sebagai ayah di tengah keluarga, saya harus mendidik anak-anak saya di dalam imannya. 身为爸爸在家里面，我是不是已经把我的儿子管好， Supaya mereka mengenal Kristus dan mengasihi Kristus. 好让他们也认识耶稣，也爱耶稣？ Itu sebagai ayah yang Tuhan inginkan. 这就是主所要 Apakah 我们 kita 做 sudah 的。 melakukannya? 我们是不是已经做到了？ Apakah sebagai suami yang harus mengasihi dan bertanggung jawab kepada istri saya? 身为一个丈夫，我们是不是已经 Setia 爱我们的 kepadanya. 太太有忠心？ Apakah hidup kita seperti itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? 我们这样的生活是不是已经按主的意义呢？ Harusnya waktu kita mengingat kematian dan kebangkitan, kita bercermin di hadapan Tuhan. 当我们纪念主的复活，我们在主面前要默想， Apakah hidup saya sesuai tidak dengan tujuan Allah menciptakan saya, memilih saya, menyelamatkan saya untuk semakin serupa dengan Kristus. 我的生活要默想，我的生活是不是已经按照主所的计划造就我们了？ So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau seseorang punya anak 如果有一个人他有孩子， yang baru lahir, 刚生了孩子， biasanya kalau kita kunjungin, 平常如果我们就探访他， lihat bayi tersebut, 看这个婴儿， biasanya apa yang keluar dari mulut kita? 我们平常怎么说？ Ih, mirip papanya ya. 啊，这个婴孩很像他的爸爸， Wah, langsung apa Bapak Ibu Saudara? Papanya senang. 他的爸爸应该很高兴的， Mirip saya. 像我， Wah, senang. 很高兴。 Kalau kita mau nyenengin mamanya gampang. 如果我们要把他的妈 Ya, 妈开 kita 心，很 datang ke 容易 rumah。sakit, lihat bayi tersebut. 到医院看婴儿的时候， Wah, mirip mamanya ya. 哇，这个婴儿很像他的妈妈， Wah, pasti mamanya senang. 妈妈一定很高兴的。 Kalau kita bikin kedua orang tuanya senang, 如果我们要把这个夫妇高兴怎么 kita 样 tinggal 呢？ bilang begini. 我们就是这样的 Mirip 说， papa dan mirip mamanya juga ya. 就是像爸爸和像妈妈， Wah, papa mamanya senang. 他们一定很高兴的。 Tetapi saudara sekalian bisa membuat dia marah. 但是我们也做他们生气， Ketika saudara lihat, 就是当我们看这个婴孩的 terus 时候， saudara bilang, 我们就说 ini mirip tetangga lu nih. 这个孩子好像像那个邻居， Saya yakin percaya dia marah Bapak Ibu Saudara sekalian. 一定他们生气。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，我们能为主开心， Dan kita bisa membuat Tuhan begitu sedih. 我们也能为主伤害。 Hidup kita 伤心。 mirip siapa? 我们的生活是好像谁呢？ Yesus menebus kita 主已经救赎了我们， supaya mirip dengannya. 好让我们能像主。 Dan iblis berusaha menarik kita 魔鬼要拉我们， untuk hidup seperti dirinya. 要我们的生活好像 Melalui 魔鬼 firman Tuhan kita diingatkan. 借着今天早上的经文，我们被 Kematian 提醒 dan kebangkitan Kristus. 他的死，他的复活， Mengajak kita, apakah kita sudah mati bagi dosa? 提醒我们是不是已经为我们的 Apakah 罪死了？ hidup saya benar-benar bagi Allah? 我们的生活是不是已经为主 Apakah 而 hidup 活？ saya mirip, semakin mirip dengan 我 Kristus? 们的生活是不是已经很像那个主耶稣了吗？ Kiranya itu menjadi perenungan kita di hari Paskah ini. 好让这成为我们在复活节的思想。 Paskah hidupmu? 我们的生活已对上了吗？ Mari kita masuk dalam doa. 我们同心进入祷告。 Bapa di surga, terima kasih atas firman 天父上帝，谢谢你的话语， yang boleh membawa kami untuk memahami kematian dan kebangkitan Kristus lebih mendalam lagi. 带来我们要更深的
来思想你的复活， Kiranya kami terus boleh mengevaluasi diri kami. 我们能一致的想， Kiranya beri kami hati seperti seorang atlet yang mengejar medali. 就是给我们好像那个奥运会的运动员， Kami juga boleh terus mengejar mahkota yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau semakin serupa dengan 我 Kristus. 们要不断的追求你所要给我们的冠冕，更像你， Kiranya di Paskah hari ini 好让今天早上的复活节， kami boleh terdorong 我们被推动， untuk semakin bertumbuh, 一直增长， semakin mau serupa dengan Kristus. 更像主耶稣。 Terima kasih atas firman. 谢谢你的话语， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠主耶稣基督的名， kami bersyukur dan kami 我 berdoa. 们感恩祷告， Amin. 阿门。
Bapak Ibu boleh berikan aplaus lagi buat dua paduan suara kita yang sudah memuji Tuhan. Kita mengucap syukur bagi Bapak Ibu yang mau bergabung. Yang pertama paduan suara Ebenezer, terus mengajak Bapak Ibu untuk bergabung setiap hari Selasa pukul 7.30 untuk berlatih. Dan paduan suara Anugerah yang berumur di atas 60 boleh bergabung di setiap selesai kebaktian umum 1. Mereka berlatih di ruang bawah. Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik pada pagi hari ini, memberikan persembahan kita melalui kantong persembahan pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian Bila Gelombang Ada di Dalam Hidupku. Kita siapkan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan. Ya, mari kita hitung berkat Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kita. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, kau niscaya kagum oleh berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Yang sudah memberikan persembahan boleh sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian ini. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul mendekat berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syukur. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, sekali lagi ke Tuhan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu untuk merayakan Paskah. Tuhan, terima kasih. Kami sebagai anak-anak-Mu kami mengucap syukur. Mengucap syukur untuk karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur kalau Kristus telah mati, menderita di atas kayu salib dan mati untuk menebus dosa-dosa kami. Dan terlebih Tuhan, kami boleh memperoleh
sebuah kesempatan, sebuah privilege untuk dipilih dan dipanggil untuk menerima karya keselamatan tersebut Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan dalam Kristus Yesus. Terima kasih telah menjadikan kami anak-anak Tuhan. Dan kami pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hidup kami. Kami mengucap syukur untuk berkat yang tercurah hari lepas hari. Dan kami membawa persembahan kami ke hadapan mezbah-Mu ya Tuhan. Sungguh kami memohon, kami berdoa kiranya Engkau berkenan dan Engkau melayakkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, dengan tetap berdiri kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Pertama-tama kita berdoa agar Paskah menjadi momen untuk memperbaharui iman dan untuk hidup dalam kemenangan atas dosa dan pencobaan. Dan kita dapat melayani sesama dan terus menjadi saksi Kristus dalam hidup umat Tuhan sehari-hari. Baik, kita buka suara bersama-sama. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyadari betapa berharganya pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami menyadari betapa berharganya panggilan keselamatan tersebut ya Tuhan. Dan kami boleh diselamatkan. Namun seperti tadi firman-Mu berkata Tuhan bahwa hidup kami tidak hanya selesai di dalam keselamatan tersebut, tetapi kiranya hidup kami terus-menerus diubahkan, terus-menerus hidup mendekati menyerupai Kristus Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh memperoleh kemenangan atas dosa dan pencobaan kami, dan kami boleh melayani sesama kami, boleh melayani saudara-saudara seiman, dan melayani setiap kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kami boleh menjadi saksi Kristus di dalam hidup umat Tuhan sehari-hari, dimanapun kami berada, kami boleh terus menjadi terang, menjadi garam bagi sesama kami ya Tuhan. Ini permohonan kami Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan pokok doa yang kedua, kiranya kebangkitan Tuhan Yesus terus menjadi pengharapan yang teguh bagi pemulihan setiap keluarga kita. Kita doakan pembinaan keluarga yang diadakan oleh gereja melalui program Fade at Home yang dengan tema Toxic Parenting pada Jumat yang mendatang tanggal 25 April 2025 kiranya dapat membekali jemaat untuk memperbaiki kualitas hidup, kualitas hubungan dan komunikasi dalam keluarga, baik antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, dan antara menantu dengan mertua. Baik, mari kita buka suara kita bersama-sama. Bapa, sekali lagi kami berdoa Tuhan, kiranya melalui kebangkitan Tuhan Yesus terus memberikan kami pengharapan yang teguh bagi pemulihan setiap keluarga kami ya Bapa. Kami sadar Tuhan di dalam kelemahan kami butuh kekuatan daripada-Mu, kami butuh pimpinan dan penyertaan Engkau, baik di dalam kehidupan pribadi kami, hubungan pribadi kami dengan Engkau maupun hubungan keluarga kami ya Allah. Kami berdoa kiranya sungguh anak-anak-Mu ini boleh digerakkan Tuhan untuk mendukung program Fade at Home yang diadakan oleh gereja. Dan pada Jumat ini kami boleh mempunyai kerinduan untuk datang, untuk membekali diri, untuk memperbaiki kualitas hubungan dan komunikasi di dalam keluarga kami, baik suami dan istri, orang tua dengan anak, maupun dengan mertua dengan menantu ya Tuhan. Sungguh Allah, ini doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh kami sadar melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami harus mengerjakan keselamatan tersebut ya Tuhan. Ubahkan kami, pimpin kami Tuhan, kami butuh Engkau untuk terus berjalan bertumbuh untuk menyerupai Kristus. Kiranya hidup kami senantiasa boleh menjadi berkat, menjadi terang dan menjadi garam dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami memohon, kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang maha mendengar. Kami memohon kiranya Engkau mendengar seruan dan doa kami Tuhan, dan kiranya Engkau menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu ya Allah. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat dari Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang sudah mengutus Kristus ke dalam dunia ini. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjalankan misinya dengan mati di atas kayu salib menebus dosamu. Dan kasih daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa memimpin, menyertai dan menolong hidupmu. Kiranya berkat Allah Tritunggal menyertai perjalanan imanmu. Ketika engkau diselamatkan, hidupmu boleh senantiasa bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus, sehingga melaluinya nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk saat teduh. Ya, salam Bapak Ibu saudara sekalian, selamat hari Paskah. Kok nggak ada jawaban nih? Selamat hari Paskah, selamat hari Paskah juga ya. Kiranya kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, makin hari makin bertumbuh, makin hari makin serupa dengan Kristus ya. Bukan makin hari makin kaya, makin hari makin sukses, boleh ya. Tapi jangan lupa makin hari makin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Sebelum kita melihat warta di layar LCD ini ada beberapa pengumuman. Ya, sebelumnya di antara jemaat yang hadir pada pagi hari ini, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Kalau ada bisa tolong angkat tangan saja cukup. Ada? Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Jikalau belum ada tempat ibadah yang menetap, maka dengan sukacita menyambut saudara sekalian bisa beribadah kembali di tempat ini menjadi bagian dari keluarga GKBJ Cengkareng di dalam menyembah dan memuji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada berita sukacita, telah lahir seorang anak yang bernama Saint Jevan Christian pada hari Sabtu tanggal 19 April ya. Putra pertama dari Guru Injil Ivan Christian dan saudara Jenny Murtianta, ini juga cucu dari Bapak Stefanus Christian dan Ibu Sufa dan juga Bapak Citra dan Ibu Yumi ya. Kita nanti boleh ucapin selamat kepada mereka ya. Ucapkan selamat lahir anak mereka ya, jangan panggil selamat, jangan ya. Nanti ngelihat juga ingat ya, mirip papa atau mirip mama atau mirip keduanya. Yang terakhir jangan disebutkan ya, yang bisa membuat sukacita aja ya. Bapak Ibu sekalian, hari Kamis tanggal 29 Mei ini hari kenaikan Tuhan. Maka kita ibadahnya ya di mana? Di Padang. Ya, kalau Tuhan Yesus mengumpulkan di Padang, naik ke sorga, ya kita juga nanti kebaktiannya di luar gereja di Taman Budaya Sentul dengan tema penantian yang berharga. Ada biayanya, kontribusi sebesar Rp100.000. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftar,
Nanti di bawah ada konter di mana saudara sekalian bisa mendaftarkannya. Terima kasih juga atas dukungan persembahan Paskah yang telah diterima ya sebesar 15.180.000. Ya, baik kita yang sudah memberi maupun belum, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah mencukupkan segala dana yang dibutuhkan. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang punya anak, punya cucu, nanti sore ada ibadah Paskah untuk anak-anak sekolah minggu ya, dengan tema Imitation of Christ yang akan disampaikan oleh guru Injil Luciana. Jadi punya anak, punya cucu, ingatkan jam 5 sore ada ibadah. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada pembinaan keluarga. Dan Tuhan pastinya mau kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita di dalam iman, di dalam jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian kalau ditanya anaknya mau jadi anak yang baik, anak yang bertumbuh, anak yang cinta Tuhan, pasti jawabnya mau. Ya, nggak ada yang kita yang nggak mau. Tapi ada tugas tanggung jawabnya. Kita harus mendidik anak-anak kita. Nah, hari Jumat tanggal 25 April jam 7 malam ada pembinaan yang sangat baik untuk keluarga. Bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Maka temanya adalah toxic parenting. Mungkin kita cara mendidiknya kelihatannya baik, tujuannya baik, tetapi bisa aja salah loh. Ya, nah seperti apa saudara sekalian bisa mengikutinya. Dan ini pembicaranya adalah pembicara yang sangat baik, yaitu Bapak Rijal Badudu. Seorang yang mendalami bagaimana pembinaan-pembinaan keluarga. Saudara sekalian boleh mencatatnya ya. Ingat tanggal 25 April jam 7 malam. Itu saja pengumumannya, kita akan melihat beberapa warta gereja di video. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Berikut kami sampaikan warta minggu ini. Gaya hidup bersaat teduh dan berdoa bukanlah program, melainkan kebutuhan utama. Karena melalui semuanya Allah mengarahkan, membimbing, dan memberikan kekuatan kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 16-17 yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pembacaan kitab dan bahan renungan kita kembali lagi kepada kitab Mazmur. Kitab yang sangat relevan dan pergumulan kita setiap harinya. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Mazmur 127 sampai 133. Persekutuan Usia Indah, Selasa 22 April pukul 10 dengan tema Berkat atas Keluarga. Firman Tuhan disampaikan oleh Guru Injil Peter Faran. Toxic parenting adalah penerapan pola asuh yang mengacu pada perilaku yang keliru dan tanpa disadari melukai psikologi anak. Temukan jawabannya dalam Faith at Home, Jumat 25 April pukul 7 malam dengan tema Toxic Parenting 2 yang disampaikan oleh Guru Injil Rijal Badudu. Persekutuan doa pagi, onset dan Zoom, Sabtu 26 April pukul 6 pagi yang disampaikan oleh Guru Injil Advent. Ibadah umum Minggu 27 April jam 8 dan 10.30 dengan tema Tenang di dalam Tuhan yang diambil dari Mazmur 131 yang disampaikan oleh Guru Injil Yudin Neno Besi. Ibadah Teens Minggu 27 April pukul 8 yang disampaikan oleh Guru Injil Peter Faran akan membahas The Quieted Soul
yang diambil dari kitab Mazmur 131. Ibadah sekolah Minggu, Minggu 27 April dengan tema Tenang di dalam Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 131. Beribadalah dengan setia, engkau dan seisi keluargamu, dan berkat Allah akan diberikan atas dirimu dan keluargamu. Sampai bertemu minggu depan. Selama kita masih tinggal di bumi, tentunya menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga bumi. Mari mulailah dengan gaya hidup baru. Cintai bumi, kurangi sampah plastik, jangan lupa membawa botol kesayanganmu. Isi ulang lagi, dan lagi. Sekian informasi Warta Minggu ini. Happy Sunday all. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu, kita nyanyi dulu lagu ini sampai selesai ya Bapak Ibu, baru kita membubarkan diri, saling bersalaman dengan satu yang lain. Katakan selamat Paskah dan sampai ketemu minggu yang akan datang. Allah bangkit. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hati-hati di jalan Bapak Ibu.